Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Dan bagi anda di luar sana yang mungkin sedang menuntut, sedang happy-happy sebab kata orang tu cuti sekolah kan. Okey, cuti sekolah pun diharapkan jangan happy-happy selalu. Kalau boleh ulang kajilah pelajaran tu bila ada masa. 1 jam pun jadi. Lepas tu nak main game, mainlah. Okey. Dan bagi anda di luar sana yang belum subscribe Susu TVC, diharapkan anda subscribe Susu TVC. Senang aja, picit subscribe dan tekan lonceng button tu dan kami akan apa-apa upload video, anda akan dapat notification. Ada yang cakap subscribe tu kena bayar tak? Saya tak bayar, dia free je. Okey? Senang je. Okey, bagi anda pula yang nak support kami, tim Puaka, boleh beli merch kami di puakasg.com. Okay. Baiklah, tamu kita hari ini, kita terbangkan khas. Wah, dia kita main terbang tau. Sekarang dia dah upgrade sikit. Dia suka terbangkan orang. Seorang pramugara. Selamat datang ke Puaka. Terima kasih. Okey, Kasim. Okey, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Apa? Abang baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Ni nak tanya sebagai pramugara, kerja dah berapa lama ni? 6 tahun lebih 7 gitu lah. 7, okey. Masih baru lagi, masih baru. Oh, 6. Masa time tu, satu abang tu memang otai. Siapa? Pernah satu yang pramugara tu kan, yang abang tu. Ras? Your Tak friend, ingat, Ras tapi pernah, dia macam the first to be out. Rais. 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 Tu otai. Otai. Apa? My friend? Oh, Wan Funky. Bukan. Bukan. Siapa sih? Rais lah, your friend. Yang 40 plus tu, yang otai. He's the only one yang tak salah. The one that I saw. Kita guess Guess. Ya Allah, siapa? Okey, tak apa, kita lupakan. Banyak sangat. Kita dah ke episod 90 lebih. Nampak? Okey, Dia selalu tengok. Dia macam nak kena keep track. Itulah. Lupa ramai orang. Minta maaf yang kawan kita tu. Okey, Kasim. Kita nak mula kat mana cerita hantu ni? Okay. Kat kapal terbang ada tak? Kapal terbang Okey, sebenarnya masa tu kita nak pergi New York. Okey. Kita pergi New York. Selalunya kalau macam ratio, okey lah, ini nasib Kasim main nasib yang selalunya kalau macam kita kalau ada satu kapal terbang tu, I will be the one yang seorang Melayu. Okey. Atau 1-2 Melayu macam itulah. So masa satu hari tu kapal terbang besar. Ada 24 orang yang double deck tu. Tak cakap banyak lah sikit je. Orang mesti tahu dia. Itu apa? Boeing, ada nama-nama Boeing? Kalau in general lah? Dia ada Airbus atau Boeing lah. Airbus. Tapi yang double deck tu, yang dah makan 400 orang yang duduk tu, itu Airbus. Oh, Airbus. Okay. Semua orang suka naik. Yang tu suka duduk atas, duduk bawah. Semua suka lari-lari. So basically dekat time tu, kita nak balik Germany lah. Time tu nak pergi Frankfurt, New York lah. Kita balik ke belakang. So 4 sector lah, Singapore, Frankfurt, New York, lepas tu balik Frankfurt to Singapore. So kebetulan time tu berhabis makan, kita dah kasi makan semua. Memanglah semua orang dah penat because dah nak balik Singapore kan. So bila balik lepas meal service, kita nak kena rest lah. Straight away kena rest. Lepas tu bila dah kemas-kemas and all, turun bawah, kadang-kadang dia kasi rest dalam 2 jam macam tu, rest sekejap. Kalau 10 jam punya flight, maybe 2 jam je rest lah, something like that. Okay. So kita punya bunk. Tu kecil, macam tidur bawah meja. Ada orang tak suka tidur bawah meja, macam kecil sangat lah, memang kecil sangat. Like for me, maybe I'm small, so tak rasa sangat. Siapa yang macam gedik-gedik sikit tu, dia memang rimah sikit. Okay. Dan bila end of the rest, usually kalau macam kita kena report within that 2 hours, I will wake up maybe half an hour before, because kita kena prep lah macam gitu. And then the girls kena bangun and all kan. So kebetulan time tu I just woke up. I was the first to wake up. Dalam satu bunk tu dalam 12 cabin kecil untuk kita tidur. Okay. Tempat dia bawah, kita punya bunk tu dekat bawah perut dia lah. Ya, perut kapal terbang lah. Perut kapal terbang. Dekat bawah tu. Kat bawah tu perut dia. Dekat perut dia tu. Kapal terbang selalunya perut. kalau kapal terbangnya perut tu, kadang-kadang sebelah dia ada cabin untuk apa nama tu? Coffin. Tempat orang mati. Kargo tak kat situ? Kargo sebelah tu kadang-kadang kita ada aircraft yang jenis sebelah ada kargo dia, tempat dia lah.
Tapi kita tak tahu sebenarnya. Okey. Tapi bila bangun tu semua orang bang tu masih gelap lah. Kita off dia lampu kan. Kita boleh adjust, ada dia punya control panel dia. Then bila kita when I love to tidur bawah tangga because yang sebelah dalam tu macam susah sangat kita nak masuk. Okey. Sebab kita kena tunduk tau. It's below our height lah. Tidur bawah tangga. Then kira kan one end to the other lah. So dekat si tangga yang ni yang paling hujung, tempat changing area dia. So bila nak naik tangga tu memang gelap sangat, kita tak boleh on lampu sebab takut ganggu orang lain sebab dia buka curtain kan. Bila time dia bila nak bangun tu dah lah macam penat sangat, lengit nak bangun. Dan dekat sampai tempat yang kita nak terbang tu, dan ada orang, kebetulan I seorang Melayu. So semua orang bagi I abang. Abang cakap bila dah tengah mamai tu lah. So I was facing tangga yang sebelah hujung tu tengah gelap, tak nampak apa-apa. Terus orang panggil, abang. Wah, dia macam tiba-tiba bangun. Aku pula yang gerak. Dia panggil, dia panggil macam abang. Then I'm like thinking, siapa yang, but kita punya SA, kita institution awareness, bila kita time passenger kalau panggil excuse me, kan kita akan pusing automatically. Kena alert macam alert dah. Macam but time tu maybe walaupun tengah mamai pun tetap kena on kan juga kan kita alert tu. So bila pagi abang tu straight I turn, memang silap lah tu. Itu memang silap. Macam kan pernah orang cakap jangan pusing, tunggu 1-2 saat gitu kan. Memang silap. So I just turn. Alamak. Then bila dah pusing tu terus dia kat muka. Dia bilang, memang dah lembik because time tu kita kalau kita tengah penat then out of control lah. Sekejap. Bila bangun tu tapi tak nampak apa-apa, cuma orang macam tiup kat muka gitu lah. Bangun. So macam abang. Then I just turn. Then dia straight away dia tiup kat muka. Dia macam straight away dah bulan-bulan dah naik. Dah lah macam gelap. Then cepat kemas lah kita punya tempat tidur kan. Nenek. Terus kebetulan flight tu ada satu kakak orang salah. Cakap, kakak mana? Sampai lari satu kapal terbang. Cakap, Kasih, why you running? Dia cakap, no. Water aja automatic kecil air lah. Dia cakap, kakak, you first rest Alah, tadi aku dah rest apa? Habis siapa yang panggil aku bang? Like, who literally, it sounds like her. Dia cakap, kau cuma main. Tak apalah. Dia kebetulan time tu kita dah start service. Dah ribut. Dia semua orang, kita tengah macam nak main service. Habis semua orang in between, kita suka tak suka diganggu kalau time kita service kan. Tapi yang time tu memang peliknya orang tanya, you okay not? Bukan kita, maybe stun lah, muka macam masih stun lagi. Memang dah, tak tahu, that's not the first time sebenarnya. Cuma maybe sebab kita lemah, kita dah penat sangat kan. Tak cukup rehat. Sampai balik, ibu came, cakap, Assalamualaikum. Kau kenapa? Then ibu macam just look behind my back. Dia like, apa? Dia cakap, kau okay? Dia cakap, ya, okay. Penat sikit lah. Malam tu juga I demam. Then my mom didn't say anything lah. Biasalah mak selalu tak cakap lah. Dia takut kita kan. Dia pun tak. Dan malam tu juga demam. Asyik baik off day lah, kita nyawa dia panjang sikit lah. So macam apa sih? Like that was like the hard, like quite rare for us to experience that kind of bang lah. Sekarang dapat tahu ke certain aircraft sebenarnya ada dia punya code. So certain aircraft memang berantu. Cuma kita tak petikkan sangat lah. Kita kerja je pun macam kita punya case pun kerja kelang kabut. Habis bila kita will never get to sit down. Okay. Because how the demands lah. Bagus lah kita aktif lah. Cuma macam benda-benda macam gini kita tak sangka sebenarnya. Ini cakap pasal kod macam mana bila cakap apa tu, setiap kapal terbang ada kod. Kod tu menunjukkan kapal terbang tu berantu apa tu cakap? Tak lah, dia macam kaplit lah, macam kaplit diorang. Kaplit. So kadang-kadang macam ada orang dia tulis kaplit mana kapal terbangnya, plate number lah apa. Habis dia tahu lah okey tapi macam I also not so tak nak fikir-fikirkan sangat lah. So terus jadi quite a hot topic lah bila time tu. Dia 24 orang kan. So 24 orang jadi stress terus jadi wabak sekejap. Everybody knows that that bang is quite berantu lah. Okay. Jarang kena tiup. Dia macam first time kena tiup. Habis bila tadi mak cakap maknya bila tengok ke belakang, mak dia ada cerita apa-apa? Nampak apa-apa? Tak, dia cuma cakap macam because maybe dia rasa macam aura dia lain gitu. Bila balik tu cakap bawa siapa, kita dengan bag-bag kita besar tu kan bila masuk tu. Lepas tu pusing belakang cakap apa? Dan macam dia diamkan je lah. Hantar di kot
Rumah tu, my house memang dah ada hal. Oh ya? Memang dah ada hal, tapi kita tak selalu Cakap. tak selalu cakap lah. Kita selalu siap under the carpet, kita tak cakap banyak lah. Okay, cerita kapal terbang dah habis kan? Ada lagi ke pasal kapal terbang? Okay, abang tak ada? Tak ada. Okay, sekarang dah balik rumah kan? Dah balik rumah. Cakap rumah ada something kan? Okay, kita cakap pasal rumah pula. Okay. Mana sikit-sikit lah. Okay. I'm masa dulu selalu kita kan malam-malam. Kadang-kadang Pak Bamboy kat luar. Oh ya? Alamak. Maknanya kita balik malam ke? Balik malam. Dan bila balik tu macam entah kita kadang-kadang entah tak tahu walaupun rumah selalu disolat atau tidak, kita ada penghuni rumah sendiri kan. Kita macam penjaga rumah betul lah. So pernah satu kali tu balik dalam 2-3 pagi memang rumah dekat Bedok tu memanglah selalu very odd shape of house lah. Dan bila masuk rumah, selalunya bilik master bedroom dengan bilik common room selalu face to face kan. Cuma macam patut ada gerbang pintu macam very typical Malay house gitu kan, gerbang pintu dengan store tengah. So when I walk in ke dalam low hall, because my room dekat dapur. The owner, my dad prefer the door, my room to be kat dapur lah, pintu dia. So hall lebih besar sikit lah daripada tu. So when I walk past, kita selalu pakai lampu colok. Lampu apa tu? Lampu kecil night light. Night light itu. Night light by the corner lah. Tapi memang tetap gelap juga. Bila jalan cakap asal mesti tak nampak pintu mak macam ibunya pintu literally tak nampak. Dah lah kita tengah mamai. Dan bila lalu macam tak nampak lah. Literally memang tertutup. Tapi bila nampak atas tu kita nampak mata, macam nampak these two red beads. Maybe macam mata lah gitu. Sebab kita kan sebab gelap so terus tak fokus sangat. Dan tengok atas, tengok bawah. Sudahlah terus jalan. Memang malam tu tak tidur, malam tu tak mandi. Tengok bawah apa pasal nampak apa? Macam I think macam lembaga yang tutup pintu tu. Macam lembaga tutup pintu tu. Tak tahu kita bawa balik ke atau itu penjaga rumah ke. Dan bila dah masuk bilik tu macam bila dah masuk dapur, dah lah aku nak tahulah baik lambat tapi janganlah ganggu lah kan. Because selalunya memang nampak pintu ibu tu. So itu sekejap je because I'm not the kind of person selalu nampak because my sister can nampak. Dia lebih mahir sikit walaupun dia tu. Because jarak umur adik-beradik kita jauh. So middle child syndrome lah gitu. Okay. So I'm quite lucky lah. Tak tahu bagus ke tak kau nampak? Tak. Ni cakap pasal penghuni rumah, diorang cakap tak sepatutnya ada. Orang semua cakap tak apa ada penghuni rumah. Tak, tu rumah kita, diorang sepatutnya tak perlu tinggal kat dalam situ. Tak tahu pula. Tapi singgah lah, ada singgah lah. Ada singgah lah kot lah. Tapi kadang-kadang my sister pun cakap, kadang-kadang kat belakang pintu. Kadang-kadang dekat tempat gerbang tempat yang tadi tu yang cakap depan my mom's master bedroom. Sampai sekarang masih ada lagi? Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Dia lain cerita pula yang tu lepas tu. Tapi I'm not the one who experienced it because kita selalu terbang. Tapi kadang kita balik pun memang terang-terang biar my sister pergi mandi. Bila ada sound kira kan macam kita kotor lah tu. Dia lebih sensitif sikit lah. Pergi mandi, aku cakap okay, selalu gegas mandi. Usually bila balik nanti makan lah apalah. Masak apa, kita kan berantau sangat kan. Hari Raya tahun ni pun tak syok sangat because Hari Raya kat luar negeri memang terasa sikit dengan lagu apa Air Mata Syawal tu dia macam nangis sekejap. Sensitif. Macam lagu dia? Syafiq, satu lagu macam mana? Tak nak nyanyi nama. Okey. Tu kat rumah lah, kat rumah. Ni memang betul lah kalau siapa-siapa je lah, tak kisah korang merayap malam ke apa, kalau balik malam orang selalu cakap kan, first jangan balik malam, tapi kalau kena tugas bila balik malam tu kalau boleh jangan terus masuk ke bilik tapi pergi ke bilik air, cuci kaki tu kan, semua. Yang itulah adalah tengok-tengok juga kita cakap kiki macam gini rupanya. And also bila masuk pun beri salam kan, ada ustaz dah ajar. And tu je lah. Kalau boleh baca-baca lah bila dalam perjalanan rumah ke rumah tu, baca-baca, jangan cici sebab kita tak tahu siapa yang ikut kita tak nampak. Kat Bedok pun boleh tahan juga. Mana-mana lah. Kalang ke, lah. Jurong ke, Bedok ke, Woodlands ke. Insider kita insider. Bukit Batok. Asal mesti gitu Bukit Batok. Korang siapa yang tinggal Bukit Batok, dengar-dengar time tu saya lalu kat Bukit Batok, ada orang cakap tu flat tu memang famous sebab banyak nampak pocong. Kalau siapa tahu blok mana, bolehlah kongsi kat komen di bawah ni. Mungkin kita akan bacakan sikit-sikit ke kan, in between.
Itu rumah kosong ke? Bukan rumah kosong, rumah flat. Macam Flat biasa lah, ada orang lah. Macam apa tu cakap, ada kelibat-kelibat pocong lah gitu-gitu. Okey, rumah dah base dah. Dah. Cakap pasal pocong kan? Asal aku lupa. Cakap pasal pocong kan? Boleh. Okey. Okey, pocong ni okey lah yang ringan sikit lah. Okey. Ada pocong ringan. Pocong ringan. Okay, relax sikit lah. Okay, that time, okay, dulu that time, because I live in Bedok, my friend live, I live in Chai Chee. Cakap pula. Chai Chee. Dan dia cakap Bedok. Because Chai Chee dengan Bedok kan across the bridge kan. Okay. Across the bridge. So dia dah blok tu lah, blok 500 lebih. Chai Chee? Bedok. Bedok 500 lebih. Bedok North Bedok North. Okay. 5 something. So dekat di situ ada macam park connector lah gitu. Okay. Tapi yang ini kawan punya lah, but I experienced it before also lah. So yang dia ni dia bilang dia balik malam dan kita kebetulan kita hantar lah balik and all lah. So bila dah sampai rumah tu, I reach home, she reach home, group of friends lah. Dan bila dah gitu, bila dia naik atas tu, dia memang tahu sebenarnya tempat rumah dia keras. Cuma malam tu memang nasib dia malang sikit lah. Bila nak naik lift tu, member tengah di belakang kat tempat tangga. Then straight away dia call sebab dia macam ngintai-ngintai daripada belakang lah. Dia macam dia macam zek. Diorang kan suka main zigzag. Tak tahulah, dia macam lompat zigzag. Oh ya ke? Tak tahu, that's what I see masa tu. The one that I personally saw. Macam kecing. Wow. Dia Wow. macam hello. Wow. Ya, itu yang the next one lah. So dia cakap, abang, kau kat rumah tak? Dia cakap, kila turun bawah lah. Cakap ambil aku, aku di rumah kau lah. So dia datang lah. Dia ceritakan the next day lah. Tapi seram juga, tapi pernah nampak. Because kat situ kan parks and all. Situ memang famous lah. Kalau pocong kat daerah Bedok situ 500 lebih. 500 lebih 500 lebih. Tapi ada orang cakap kan, kenapalah kita pun pernah cakap macam, okey, kalau kat negeri orang putih kita tak nampak benda semua ni. Tak ada. Kan? Bila kat negeri Asia ni semua ada. Sebab mungkin kita masih kecil ke apa, daripada dulu dah dimomokkan dengan movie-movie gini. So bila kita dah masuk dalam kepala otak, jadi dia tu pun betul apa yang kita takut. So dia muncul as benda tu. Cuba sekarang kita takut pada Shakira. Lagu Shakira whatever. Apa nama dia depan? Apa nama dia? Shakira yang suara main suara gitu. Lagu waka-waka tu. Waka-waka tu. Cuba cakap takut. Mungkin nampak pun malam nampak dia macam gitu. Merepek lah ni, bodoh lah berbual macam ni. Okay. Tapi luar negeri punya hotel yang tu pun tak sama sebenarnya. Bila cakap tak sama lah. Bila ada juga imagine lah kan macam cik kak ke apa ke pergi overseas. Cakap tak ada pula. Semuanya macam tak pernah nampak tapi pernah rasa lah. Atau macam budak kecil tu maybe normal kot. Macam Jepun famous kan. Maybe lah macam hantu Jepun. Kita dah ada visual sangat kan. Nampak lah hantu Jepun. Ju-on apa gitu semua ambil. Dia budak kecil. Kan? Budak kecil dengan mak dia. Ya. Mana tapi cik. Okey. Daripada lepas tu cerita daripada Poch. This one is my personal Poch. Personal Poch ada lagi. Oh, dia bawa, dia simpan. Personal Poch. Poch seram juga. Pouch. Sebab ada bawah situ. Pouch. Okay, ni kat Pasir Ris Park. Pasir Ris Park. Okay. Dekat dengan Spiderweb punya playground. Yang slide dia bawah tinggi tu kan. Faham. Kat situ kan ada macam campsite. So dulu I was a camp instructor lah. Jaga budak-budak macam that time was a primary 5 camp. So kebetulan time tu dulu sekolah semua rengang sikit. Diorang tak ada macam strict sangat, rules and regulations tak lah keras sangat. So apparently kita boleh bawa budak-budak pergi park to shower diorangnya nak mandi lah sebelum diorang tidur something like that. So kita bawa kan diorang Pasir Park kan very malap and all. So bawa I have like about because dalam satu kelas kita ada 2 instructors lah. Okay. So I'm the main instructors. I bring about maybe 10 kids. 10 boys to the shower room lah. Kita keluar jalan. So mata ni pun gatal. Jalan pergi daripada campsite tu terpandang si playground tu, Spiderweb tu. Just tengok lah, takut. Kita more to safety lah. The one just to look around, make sure everything is okay. Kan ada orang apa lari. That time tu dalam pukul nak dekat pukul 9. Okay. Bila dah jalan, budak-budak tu memang excited lah kan. Diorang out of their compound, their comfort zone. This is our comfort zone. Dan budak-budak pun macam ribut-ribut. So kita je yang bising kat situ. Dan bila nak balik,
nampak this tong sampah warna hijau. So tong sampah warna hijau ni memang semasa dah jalan, masa nak pergi mandi tu memang nampak tong sampah warna hijau tu dekat playground, by the playground tu. So bila balik terpandang juga. Habis akhiran macam asal macam tong sampah ni tadi tak nampak macam ada benda macam tekstil putih gitulah. Macam orang letak kain macam this sampah, macam sampah gulung gitu kan. Macam gulung-gulung gitu kan. Kadang-kadang orang stack sampah putih plastik dia orang tu, orang stack. Cakap tadi tak ada. Dan bila tengok maybe sebab jauh, kita rabun pula tu. Dan macam try to focus much. Dan tengok jalan sambil tengok tu. Dan bila cakap macam ada sampah kan, okay, memang ada orang lah. So I fikir macam I just like macam nak tengok gini. So, cuba dia buat apa? Buat apa? Dia pun gini. Pun pak kau. Mengajar si kau bang. Awal ni tak fikir. Macam naik roller coaster. Kau. Ayo. Minum. Okey. Minta maaf lah ya. Memang tugas kita macam Alamak. itu. Terlupa pula pasal benda ni. Secret ni semua secret tak boleh beritahu orang. Aduh. Cakap pasal kat Spiderweb tu memang bila gitu dia pun ikut sama Dia pun macam gitu. Straight away cakap, okay, let's go. Cik, why? No, jalan. Habis, okay, Ahmad kau baca Al-Fatihah. Macam kebodohan tu macam dah jadi bengong sekejap. Dia cakap, okay. Dan dah kita takut budak-budak yang kelas matang lah. Kita tak apa tau. Just balik. Then bila balik hall, then I pass these kids to my instructor lah. I mean to my partner. Then after that, I went back to my room where all the instructors are gathering lah. Then one of my orang besar yang mem tu, Shira nama dia. Kasim kau buat apa? Kau kenapa? Dah kes dah belum rumah tak boleh turun lebih tau, because dah gerun kan. Muka cakap, asal kau? Cakap Nah, rokok. Dia suka gitu. Kita panik je rokok. Cakap dah tak apa, nak minum air. So I wash my face and everything. Cakap asal? I have no choice to tell because it's the safety kan of the kids. Tapi after that terus macam orang tak kasi keluar. Bila after 8 o'clock dia tak kasi keluar from that camping site lah. But it was really scary because bila dia pusing tu kita nampak adanya member tu, dia punya kain atas satu juntai lah. Yang terikat tu. Cuma kita tak nampak dia rupa lah, cuma dia gelap. Cuma bila dia gantung dia cakap dah lah, dah selalu tengok Sungai Bolong and all sorts of things. Dah terus macam flashback. But it took a while for me to settle down. Sampai macam the next morning baru dapat jumpa. Cakap, where are you? We didn't see you at night. We thought we good night. Wah, itu memang isu. Lepas tu demam. Demam satu hari. Dia cakap, dah lah kau balik lah. Biar tu jaga lah. Cakap, tak apa. Kita dah duduk sekejap. We should be okay lah. Tapi tu. So, lepas tu macam serik tak nak pergi kesan lagi ke macam mana? Serik juga. Tapi bila diorang dah night walk tu, cakap, dah lah korang pergi sendiri, aku jaga compound lah. Macam aku jaga. Kadang kita malam-malam kan budak-budak tidur kita kena jaga kan, macam sanctuary and all lah kan. Usually I'll take the first slot. Okay. So within macam 10 PM to 6 AM tu kita macam bagi-bagilah dua gitu lah. So I just write my name lah. Mentang kita senior kan. Aku dulu. Aku nak tidur, penat satu hari. But it's selalu macam gitu. Serik that tu dah jadi macam gitu. All the camp lah that I do with yang my mem ni, semua jadi first slot. Faham? Sebab pernah kisahkan apa tau kat dorang pasal kat sama jugalah yang Pasir Ris tu, tentu lipat-lipat dengan producer, dengan pelakon semua. Kita dorang baru habis syuting kat Pasir Ris kan. So kita lipat tempat Pasir Ris laut tu kan, ada Spiderweb. And then order lah McDonald tu semua masuk. Dan berbual tu lah bunyi macam bunyi ayam macam tu lah kat situ. Macam terbang macam gitu je. Dia tak boleh cicit, dia macam dia punya sound tu macam from kat first dengar kat sana kan. Tiba-tiba kat sini balik. Sekejapnya. Dia ke sini kita buat bodoh. Orang ketawa, buat bodoh. Lepas tu after that orang cakap ada kena ikut balik. Macam tu. Like for mine I hear the ducks dia macam lepas tu dia main bawah. Ni dia bukan macam itik lah, suara lain lah. Selalu itik macam tak lain, dia macam ayam tu. Kita heran, apa pasal malam-malam bunyi ayam macam itu. Sebab suara macam ayam kasar, ayam sakit tekak. Kat Pasir Ris banyak sebenarnya ayam itu. Tak tahulah. Lepas tu ada orang cakap kat Pasir Ris tu pula, betul ke yang tinggal Pasir Ris? Cuba bagi tahu.
yang kat Spiderweb tu memang famous dengan penanggal kata orang. Betul? Tak tahu pula. Tak nampak pocong je. Tak pernah nampak kalau kawan-kawan dia yang lain. Macam-macam lah mungkin. Dia kan boleh ubah-ubah kan? Ya, betul. Okay. Penanggal Whatever. Oh, satu lagi orang pesan. Kalau, yelah tak orang tak kita ni kau nampak mesti kancong kan. Tapi ada orang cakap kau nampak just chill. As in, terkejut tapi relax dulu. Istighfar, kejam mata ke apa. Lepas tu terus cakap Melayu ke apa dengan Tuhan. Bagi semangat ke, bagi keberanian ke, minta perlindungan. Dan buka mata balik dan tengok mana yang ada. Baca-baca lah. InsyaAllah okey. Macam tu. Jangan sebab relax tu, takutnya pun stay je situ. Sebab actually dia sebenarnya cakap dia yang ketakutan kita. So tu macam kawan-kawan nak bully. So kita kena memang susah tapi kita boleh kena. Boleh ke macam gitu? Kadang-kadang kita dah InsyaAllah boleh. Nature kita kan kalau panik kan termanjat kancong. Mungkin try. Bukan mungkin try. Cuba try. Kalau misalnya semua tergitu diamkan, mungkin from there aku tahu aku berani, aku boleh fight back. Cubalah. Normal lah, macam horn kan terkejut kan. Macam gitu je lah, kalau dengar kita pun terkejut. Tapi maybe kita sebab kita selalu dah kena kan encounter, so maybe kita lebih more contain lah. Kalau first time memang gelabah, macam siren tu pun macam gelabah sekejap tak teringat. Jadi kena selalu horn lah. Janganlah. Like one more kan coming up. Tapi kita tak tahu mana one more. Sebab dia minta. Saja dia minta. Tak ada, jangan. Okay. Lepas tu terus pasal itik. Pasal itik lah. Dan ada dingling pasal itik. Okay. Yang itik ni sebenarnya I was in Bali. Dulu I sekolah dekat maktab seni LaSalle. Okay. Kat situ. So that time kita ada macam ada summer holidays lah, summer vacation. So kita kena pergi, we were linked to Bali, area lah dekat Ubud. Kita stay dalam 2 minggu. Dan 2 minggu tu kita kena belajar yoga, kena belajar macam-macam lah, clowns lah and all sorts of things lah. Dan kita ada Mount Agung punya hiking, the highest mountain in Bali. So that time, first night, kita punya itinerary kita sampai petang. Then I was there with my friend. So dia macam villa, very nice villa. Ada pool, ada tempat diorang punya pavilion diorang. Sebelah pavilion tu sebelah dia ada swimming pool, sebelah dia sungai. Memang dah tak ada lah, memang tak ada benda lah. Sungai, lepas tu sawah padi tu tak nampak sebab dah ada di hutan yang side kat Ubud tu. Diorang semua pakai labu colok lah bila malam tu. So kita macam berani lah, kita semua angmoh. Dia ambil ni beli kat situ. Ada lagi satu Melayu perempuan, belum sampai lagi. Jalan daripada tempat my housing area, my tempat kita tidur, chalet tu, take a walk, it's a stroll, it's the same compound lah. Jalan, lalu tu cakap macam suasana raya, because mak lampu colok cantik cantik. Dia kita duduk kat satu ambin yang Donipa tu, dia punya gazebo gitulah. Macam gazebo kecil tu. So member tidur macam lepas tu duduklah dengan dia tilam, dengan dia cushion and all, duduk dengan air sungai, very chill kan. So yang amor ni Russian, Chinese, Australian. So kita duduk. Cakap kita sama holidays, kita 2 minggu tak jumpa. So bila kita jumpa balik for course tu, kita catch up lah. Berbual. Sekali bunyi daripada hujung sungai tu. Dan biasalah Mak Salih tak percaya sangat. So bila diorang dah cakap, what's that? That's the first reaction that they give. Then I'm like, janganlah macam-macam. Dan lepas tu dia pergi di other side, macam Abang punya lah, dia pergi di other side. Dia lagi lepas tu si Amor ni, dia cakap, hey, what happened? What's that? Dan alamak, cakap, can you please don't. Kita negeri orang kan. We grew up in this kind of supernatural and all sort. Tapi diorang tak percaya sangat. So diorang lebih curious tau. Dia spoiler lah apa. Diorang memang lagi diorang buat macam ni lebih mengundangkan buat keadaan lebih teruk lah. Macam dia macam every 1 minute gitu tau dia bunyi. Dia on the right, on the left. Sekali dia dengar kat atas daun ni tu kan kering tu. Dia alamak. Dan we try to contain lah. I try to like chill. Kita sambung dah sama-sama berbual lah. Let's talk. Lepas tu dia so kita macam fikir just a normal binatang lah yang hinggap-hinggap daerah compound tu lah. Terus dia whack kat bawah. Dah lah pakai macam tika, kita boleh tengok bawah tu tapi gelap. Si gatal ni pun, Mak Sani pun pergi tengok bawah, dia pergi macam cari-cari.
dah it's too late. Dia naik balik. Semua dah panik. Dia, cakap, dan yang si Cina cakap, don't say anything, we are so, kita dah keras kaku kat situ. There's no one else, there's just 4 of us. Dia betul dia macam rasa dia tengah turun nak turun bawah Nipah tu. Dah turun. Go. Dan cakap, okay, pack. Semua dah jalan-jalan. Dah kes semua dah angkat barang-barang diorang dengan makanan dengan air botol diorang semua dia campak. Sampai tak sempat lah. I didn't take anything back lah. Literally I just took my phone and run. Then ada satu orang penjaga ni. Si penjaga ni diorang kan suka pakai diorangnya sabun headlight apa tu? Headgear. Diorang okay, headgear dengan diorangnya kain tu kan. Terus dia cakap, bapa kenapa? He asked me lah. Cakap, enggak apa-apa. Lupa mau bilang jangan turun di Ambin. Di situ selepas jam 8 tak bisa keluar. Engkau tak cakap. Betul, it's too late already apa. Then I say, kenapa nak baru cakap sekarang Memang dah naik atas. Time tu kau apa? Dah pukul 9 lebih. 9 lebih 10. Habis lampu corak dia on, kita tengok masih on. Okay. Dia cakap, diorang macam bila kita balik tu, kebetulan dia pun macam, kita nak seri sejalan lah. Dia nak ambil kita lah macam gitu. Dia pun macam gegas. Cakap, tak boleh. Cakap, aku tak cakap. Dia like, selamatlah, aku dah lagi 2 minggu. Ni baru first night. Dah macam-macam. Sebab kita main barongan semua. It's very scary. Kita belajar barongan, kita main kecak. So macam adalah macam diorang seni sana belajar seni. So macam kita nak kena, like for me, tak kena kuat sikit lah. Because pernah macam menurun sikit. Pernah menurun sikit. Macam hayal. Dia hayal satu macam. Macam belajar dia kecak dia ada 4 bunyi. Lepas tu semua serentak macam tu. Tu macam tertiba termasuk ke macam gitu? Terhayal gitu? Tak tersampuk tapi macam hayal dia macam tak rasa tangan tau. You don't feel yourself. Macam semut-semut tangan semua macam, then you feel that you are lifted. You're lifted. So that time maybe kita kalau macam lemah sikit, penat, memang rasa macam tu. Dia cak macam syok. Macam naik syok gitu. Macam bila dia cak habis. And because it's exam. Exam? Because kita macam kita kena belajar, at the end of the week kita ada exam lah gitu. Okay. Ada test. Wah, tu memang senang bila dengan pasang dia punya barong tu. Dia punya mask lah semua tu. Boleh rasa dalam tu macam ada barang. Macam ada penjaga-penjaga dia. Seram juga bila pegang tu macam tapi dia bilang lah mana kulit babi menetak. Okay. Diorang tak tahulah dia jujur ke tidak lah. Bila dia jujur cakap jangan Kasim yang ni ada kulit babi. Cakap okay. So macam masa tu pun maybe sebab diorang suka banyak kita pandai buat bahasa diorang sikit. Tak pandai sangat. Cakap lepas tu dia rasa cakap dia tak ambil tangan. Dia macam pegang atas mask tu. Cakap dia tak ada rasa apa-apa tak? Cakap, tak sangat. Kiki rasa lagi. Cakap macam ada barang. Macam ada something that is like fanning underneath the gitu. Macam ada current, macam ada current, macam static diorang macam gitu. Lepas tu dia cakap, yang ni semua dijaga. Semua diasap. Dan aku cakap, patutlah kurang satu macam bila dia pasang tu is a different character. Dia cakap, okay. Dan kena tengok lah, it's part of the part of the studies kan. Dia cakap, okay. Itu yang masa dalam 2 minggu tu macam case memang seram lah dalam 2 minggu tu. So selain dalam 2 minggu tu, itu je satu ada pesan. Kalau pukul 8 jangan pergi ke gazebo tu. Jangan pergi gazebo tu. Lampu dia akan tutup. Sebab kita kena bangun as early as 5:30 pagi je. Sunrise. Bali dah sunrise. Betul. So kita kena yoga and all sorts of things lah. So yang yang balik pada itik tu memang suara dia merayap terus masuk ke bawah macam kolong tu. Bawah tu. Sebab kita kena naik step kan gazebo tu. Naik step tepat macam itu lepas tu naik atas balik. Lepas tu naik atas. Lepas tu dia macam jalan. Wah, tuan-tuan tengah merangkak. Tak ada. Sekali. Tak kita macam aduh, that time memang entah masa time tu pun memang kita tak fikir macam-macam. Cuma dia dah uji kan. Kita kalau boleh jangan tengok lah. I mean the good thing that I cannot see tapi boleh dengar macam-macam ni semua. Dia dah give hints, ada jalan-jalan. Yalah. Ya. Tapi mungkin sebab tu dia cakap pukul 8 jangan ke sana sebab tu tempat dia punya rest ke. Maybe maybe siang hari kau punya, malam hari aku punya. Pergi kau. Sebab dia tak jalan-jalan Oi jalan. Bak bodoh. Oi jalan. Itu kalau kita tak pergi tu tak tahu boleh jadilah. Imagine semua tengah begitu, lepas tu kepala dia ke bawah kita tengok kan.
Seram sih. Itu Ubud lah, Ubud keras sikit lah. Tapi cantik, Ubud cantik. Ubud cantik. Kalau siang hari lah cakap wah cantik. Sampai malam dia dah tak nampak tangan dah. Kat sofa dia tu. Cantik. Scary gila. Makan lepas tu tepi sungai. Puaka kan ke Bali. Tak ada gurau. Okay, cerita next. Okay, since kita dekat overseas lah, kita cerita kat overseas. I dekat Japan. That time kat Japan tu hotel ni dikenali sebagai paling berantu lah. Bukan paling berantu, tempat yang kita menginap tu memang berantu. Ada kat internet? Tak tahu pula. Tak tahu, okay. Tak tahu. Tapi within kita dia yang kita tahu yang tempat tu memang berantu. Okay. Ya, kira hantu Jepun. That time kita selalu like my nasib selalu bila dapat bilik tu selalu single-single lah. Single bed. Time tu hotel ni lama, very an old hotel. Dia punya tingkap dia bukan jenis modern tingkap. Tingkap dia jenis yang tingkap Jepun yang ringan tu, yang paper windows. Paper window dulu, lepas tu dia punya belakang tu just a normal window lah, clear window. So the only thing that can cover is just the paper window tu. Memang old fashion lah, nampak memang rumah Jepun lama. But it's quite rundown lah in a way. Cuma bersih lah. Orang Jepun very serious when it comes to cleanliness. So satu malam tu tidur, I prefer to sleep. Kadang-kadang I prefer to sleep by the wall. Lebih selamat sikit rasanya kan. So malam tu tak tahu kenapa rasanya macam nak tidur kat tengah lah. So bila nampak tingkap, dia nampak towards the toilet lah. Nampak both sides. Okay, then bila nak baring, macam okay lah tidur habis pagi kena nak beli barang apa-apa. Dan kita baring. Bila sebenarnya memang dah dengar banyak cerita. Dah dengar banyak cerita pasal ada budak kecil and all sorts of things lah. Dengan mak dia masuk daripada tingkap, dia buka tingkap tu, transfer in. Janganlah, takut sih. Then so bila buka tu, I was sleeping. Dah penat sangat, so I slept. I did not set alarm kalau besok ada clear day. So I slept. Dia bila terbangun, berpeluh. Aircon padahal I put 20 lah. 20 sejuk kan. Berpeluh. Dia ada berpeluh. Then I say pula, asal ni? Then I look at the time. Because usually before I sleep, I'll look at the time. Pukul apa tidur. Dia bila bangun, cakap, 1 jam dia. Macam segar tau. Tiba-tiba macam segar sikit lah. Berpeluh sikit, berpeluh. Dia macam rasa macam ada orang tengah duduk dekat tingkap tu. Because tingkap kalau buka, dia ada macam ada tempat parapet This size of parapet. Boleh duduk by the window lah, boleh tengok luar. Kebetulan hotel tu depan my room is that the room that I sit is that I stay is hutan kat belakang. So memang tak berani nak buka lah. So tiba-tiba macam ada orang duduk. Cakap, apa ni? Panas ada berpeluh. Cuba tidur balik, pusing-pusing, macam panas tau katil tu. Apa ni? Dah tak selesa. Pusing, cakap, time tu memang tak fikir apa-apa sebenarnya. Sebab mimpi dah terlalu penat. Like bila dah rasa macam dah gelisah tu, baru macam terfikir, macam terlintas, ni tempat kau lah. I think ni tempat kau. I think better bangun lah. So I was like so angry, like macam apa ni, dah bingit lah. Bukan kita cranky kan. Ambil selimut, sudahlah. Aku ambil selimut, pergi dekat by the wall. Cakap, I should have slept by the wall. Tiba-tiba bila bangun tu, bila dah bangun nak pergi to the wall tu, then I look at the bed. Because kita kan tidur by the wall. I don't sleep by the wall lah. Kita sleep off the wall. Can see the window. Then nampak this dent of the bed. Macam tiba-tiba macam tu. Macam orang duduk. Macam ada orang duduk tau tepi. Cakap, dah tak syok lah. Macam dia nak uji kita bila kita tengah tak fokus. Tengah penat, kita tak fokus. Cakap, wah ni memang syok. Dia memang nak uji lah. So, macam dah lah, tidur lah. Tapi nasibnya memang malam tu memang dia tidur. Cuma flash dia tak main kali tu. Cuma pintu je. Pintu dia orang ringan lah. Okay. Pintu dia ringan. So macam dia ada, it's got pushed then Okay. Ya. Angin lah. Kira macam angin lah. Kita cakap, kira angin lah. Kau nak main angin, gelantak kau lah. Ya. But sama ada tak ketuk-ketuk macam sikit-sikit je. Wah, confirm tu keluar sih. Tu confirm keluar. Pernah satu kali tu, it's the same hotel, different room. My friend nampak budak kecil tu lalu masuk toilet. Tak tahu lah dia kes berani lah. Dia masuk toilet. Tu yang budak kecil. Biasa bila lah macam, kasih kau pergi hotel, dia tak cakap tengok apa lah. Cakap, ada budak tau daerah situ. Budak Cakap, alamak, susah gini.
So diorang yang lain-lain semua memang tahu, cuma diorang tak nak cakap. So kadang-kadang macam ada 2 orang tidur satu bilik. Kira ada tu yang buat hal lah. But that was quite scary lah in a way. Budak kecil Budak kecil jalan-jalan. Cakap pasal budak kecil, kita nak share satu ni boleh sekejap daripada dua suka komen-komen kan. Kak ini terima kasih kalau ada yang suka pula. Nak cute je. Ada yang komen, kasih kongsi korang punya pengalaman. So kat sini daripada AI across the VS AIS channel, katanya makcik saya pernah cerita ada satu orang ni anak dia hilang dekat Tekong. Sampai sekarang tak jumpa. Lepas tu memanglah dulu kan mak dia ada mimpi anaknya bersama seorang perempuan cantik yang mak dia anggap mungkin anak dia disembunyikan dengan orang bunian. Tapi yang paling kesiannya mak dia sampai sekarang jadi gila kerana terlalu sedih kehilangan anak dia. So tak jumpa anak dia? Tak jumpa. Kalau Tekong dah lama gitu kan. Dan diharapkan kalau dah lama itulah, mudah-mudahan dah serah pada Tuhan ajalah. Memang susah, kesian. Dan keluarga mereka tu sihat ya. Okey, terima kasih kongsi cerita. So kita balik kepada cerita awak. Cerita apa lagi ada? Daripada kat Jepun kita ke Jakarta. Oh, Jakarta. Okey. Jakarta. Maklumlah pemugara. Jepun, Jakarta, cerita dia. International. Kita kalau boleh tak nak jumpa diorang pun. Okey. Kita tak nak jumpa diorang pun. Cerita international, okey. Cerita international. So Jakarta ni selalu kalau last flight for the day, kita akan nginap kat sana satu malam. Within 24 hours lah. Last flight for the day gitu. So kita tinggal it's a very rundown hotel. Hotel dekat luar ada cantik. Orang kata luar Stenggan dalam kondo. Ni terbalik. Luar kondo dalam Stenggan. Okay, faham. So that time it was my first time. Masa tu baru-barulah terbang juga. Memang kita pun tidurkan bilik seorang-seorang. Bila masuk pintu tu, bila masuk dalam, because hotel Jakarta kalau dia macam 4 star ke atas, dia punya bilik dia besar-besar. Bila besar-besar kadang-kadang macam tak syok kalau seorang seram sikit macam takut. So bila masuk, diorang punya perhiasan diorang ada sofa 2 tempat duduk. Kebetulan cuma ada satu katil kat situ, queen bed. Dan ada one life plant, ada pokok hidup kat situ. Cakap mak pokok hidup Dan lebih tinggi, slightly taller than me. Maklum kita pendek kan. So macam cakap alamak dia lah. Cuma diorang tak tahu pokok apa. I think macam pokok the normal palm tree lah punya size. So okay lah, dah penat nak mandi. I saw that the pokok was on the left side by the wall. Macam the lean by the wall. Then bila shower and all, sebenarnya lampu dia pun macam orange. Dia suka pakai warm lights lah. Okay. So bila pakai warm lights macam tak syok sangat dia punya feeling dia tu. Dim gitu very dim. Dia cakap tak ada itu ke. Then I ask, I couldn't be bothered lah asalkan ada berlampu kan. Then bila dah habis mandi tu, bila I check duduk, I try not to I switch off my situation awareness. Tak nak fokus sangat. Sebab dah penat sangat. Bila dah rasa tu, kita kan bilik aircon. Mana dia macam ada kucak-kucak semua kan, bunyi-bunyi goyang-goyang semua. Tapi pokok tu goyang. Dia macam usually kita kalau masuk hotel, kita ada macam safety rules. Kita akan buka almari, buka pintu toilet and buka tingkap. Safety rules? Kita akan check whether ada orang lain ke tidak. Oh, okay. Whether ada check ke tidak. Kadang-kadang ada je orang kat dalam. Kadang-kadang dia punya housekeeper kat dalam. Tak nampak. Dalam almari? Tak. Dalam bilik. Dia tengah kemas-kemas. Okay. Something like that. Kadang-kadang memang gitu. So I was like lying down playing my phone. So at the side of my corner of my eye, pokok tu bergoyang. Then memang mula-mula taklah fikir apa-apa. Cuma macam cakap aircon kuat ke like. Because I always put on high. So dia aircon van dia kat atas selalu kan. So dia tengok ke bawah. Cakap okay maybe biasa lah. So I just turn on my music main check social media and all. Dia goyang-goyang lagi sekali. Dia goyang sikit je tapi kita boleh rasa kan. Yang tak syok tu bila part macam dia goyang, dan bila macam pandang dia stop, habis goyang, dan bila kita tengok penuh dia tak berupa, dia tak goyang. So bila nampak belakang langsir tu, dia punya blinds dia kan very thick blinds and all. Memanglah cakap tu di belakang. Putih lah, nampak barang putih kat situ. Padahal kita dah check kan. So I just went to the pokok, get close to it, tapi tak belik-belik lah.
So gitu okay, then baring. Because bilik tu terlalu besar sangat lah. Dia terlalu besar sangat. So bila dia di situ, cakap kau janganlah ganggu. So memang tak tidur malam tu. Sebab dia diri situ, mana boleh tidur. Belakang pokok tu di Dalam pokok tu, kat belakang pokok tu lah. Dia cakap, mak tak syuk lah. Then I just close my eyes. Then tak boleh. Dan memang tak boleh tidur lah. It was, but luckily it wasn't me. I'm not the only one. So bilik sebelah pun ada juga. Cakap agaknya dia sebelah, dia pergi sebelah tak. Cakap asal macam ni. Ada sampai turun awal tau. Diorang sampai turun. Maka kita kena check up pukul 4 pagi ke 3 pagi gitu. Dia sanggup pukul 3 pagi tu dia turun on the spot. Sebab bilik dia memang very eerie. Tak nak pernah cakap macam kau kenapa? Tak nak. Tidur lah. Nanti lain pula dia tidur sebelah nanti kang. But it was scary lah. But yang memang entah bila papa macam gitu tu, I'm more on the energy punya side. Rasa gitu kan. And all. Jadi pasal ni ada satu lah cerita. Siapa lah cerita kan pasal pramugari ni semua lah. Diorang kan bilik kan selalu sebelah-sebelah gitu kan. So bila dia tengah apa tah, tiba-tiba perempuan in baju merah tak silap muncul. Sikit dia takut. Dia perhatikan dia punya orang berani sikit lah. Tapi dia angkat telefon, raba telefon kat sebelah berbual. Ada perempuan kat sini. So bila berbual macam perempuan tu pusing kan, tembus ke tembok tu kan. Aku rasa dia pergi kat bilik kau. Lepas tu saja muncul. Seramnya. Muncul gitu. Itulah kadang yang pramugari yang kerja sebagai flight attendant panggil banyak cerita. Tapi korang ni memang beranilah. Satu, safety, layan orang, dan satu pula terpaksa lalui cerita seram, tetap nak kerja. Demi sesuap nasi. Sesuap nasi ke demi glamour? Sesuap nasi lah. Nampak? Dia korang ajar kan? Ada kan macam pakai uniform jalan macam belagak Belagak tak, ada. Ada orang lah. Ada orang Ada orang macam gitu. Okey. Tapi masing-masing lah. Masing-masing. Tapi kadang-kadang pun kita kalau belagak pun kita tak nak kerja dengan dia. Yalah, bukan kerja mana-mana ada orang belagak lah. Office pun ada orang belagak. Ada. Semua belagak. Tak apa, tak kisah. Okey, ada tak last cerita? Ada. Okey, entah ini I punya ke orang lain punya Nampak dia jot down. Kita kena itu jap. Okey lah, tekung lah. Oh, tekung. Cuba saya pasal tekung Okay, kita ke tekung. Tekung tu. Okay, this one my personal experience. Okay. Masa tu I was enlisted. I enlisted that's about 14 of us, BMT tu. So I was enlisted quite late, lambat sikit lah. So antara yang paling tua. So dia dalam 14 orang tu cuma ada 3-4 orang je yang tua lah, lebih daripada umur tu. So that time I was 23 ke 24 tak salah. Okay, lambat 23. So bila lagi tu bila time tu it was at midnight. Kita ada satu lelaki Melayu ni. Dia macam makrib sikit lah. Dia belagak orang dia. Dia belagak sikit tattoo bagailah. So tapi dia dah middle age lah. Dia bukan antara yang paling tua kat dalam bang tu. Malam tu kan semua orang ada almari sendiri, almari besi diorang dengan dia keypad lock dia yang pusing-pusing tu. He's just in front of me, about one bed away lah. So I was sleeping one night tu. Then tiba-tiba dah bang, dia kejut. Kasim. Apa ni kau? Kejut aku. Aku tidur sebelah kau boleh? Dia bilang, dia kita tengah ngantuk-ngantuk. Tidur sebelah aku. Tidur sebelah aku boleh tak? Dia dengar macam dia rasa macam ada orang main lock. Then I'm like, benda tu tak fokus sangat. Kita fokus yang menyusahkan orang ni. Cakap, kau tidur sebelah aku. Cakap, boleh tak? Please. Makrib dia nak tidur sebelah kita tau. Apa-apa pun gitu-gitu pun ganggu-ganggu orang kena benda gini pun. Cakap ganggu-ganggu pun normal lah. Please lah. Dia tak cakap, yelah. So tidurlah. Selalunya kan macam malam-malam mesti ada sarjan lalu lalang kan, all sorts. So I was all prepared. Cakap, mak ni kalau sarjan tanya ni matilah. The next day lagi sarjan pun sama bahaya pula tu. So kita relax sikit lah. Diorang tak keras sangat lah. Sekali dah gitu cakap, I was all prepared. Then cuma macam dalam satu kali tu memang I vividly remember, memang bila dia kejut tu, kasih aku nak tiba aku. Benda tu then bila dah rasa macam ada orang nak keluar daripada almari tu sebenarnya. The next day dia ceritakan pagi tu juga bila time mandi cakap, aku
ada orang duduk sebelah katil aku sebenarnya. And it's just in front of me. Like if I were to be more focused, I think I also will see the person in front. Dia memang dah duduk situ. Dia memang dah lock tu dia tak boleh buka. Dia macam as if like lock tu dah reset. Dia try sampai sarjan kena datang potong dia punya lock besi tu padlock dia. Padlock tu. Dia happen about alternate days. Minggu ni, lepas tu minggu depan the same particular day. I can't remember what was it, tak tahu lah hari malam Jumaat ke apa ke, but it's the same. It was scary. Cuba I personally heard it. Rasa macam gini bulu-bulu dia cakap. Malam tu semua orang tak tidur. Memang tak tidur. So we clear the bunk. So kita share. Saja pun tak cakap apa-apa. Dia tahu agaknya dia pun tahu. Dia diam je. Cakap, wah ni key padlock. 2 kali tau tukar key padlock dia. Nah. Dan sampai sekarang masih lagi tak? Tak tahu Dia Pegasus. Apa? Pegasus apa nama tu? Pegasus punya Platoon company. Pegasus company. Oh tahu you know Pegasus company dekat atas. So atas dekat 4 perempuan. So dekat 2, 3 kita punya lelaki. Ya, perempuan ada lock. Ya, 2 kali dah lah dia sampai daripada Marik tu jadi biasa-biasa. Dia belagak terus je dia. Dah lah aku chill lah. Cakap kau ni itulah kau macam-macam. Cakap pakai dah terpaksa kena pakai yang bukan pusing-pusing lagi. Dia yang picit-picit number tu. Dia tukar pakai tu. Dia seorang kan yang semua? Dia seorang je. Dia seorang je pakai butang batan-batan. Kita punya pasal pusing-pusing lagi. Mungkin dia pun nak masuk tak nak keluar. Tak boleh patut tunggu. Dia ni ada keypad lain ni baik memang tekung memang satu macam lah. Wow. Tu dia kita dengar cerita pasal tekung, pasal kehilangan anak, pasal apa ni padlock. Kalau korang pun ada daripada tekung ada cerita-cerita yang belum pernah kita ceritakan, kalau nak jadi tamu ke apa boleh ceritakan. Tapi kalau mungkin tak banyak cerita tapi ada 1-2 cerita boleh kongsi kat kita punya komen kat bawah ni. Okey, dengan cerita tekung tu makanya kita tamatkan saja. Boleh. Terima kasih Kasim kerana bagi tahu cerita seram dia. Terima kasihlah. Ramai sebenarnya nak datang sini kan? Oh ya? Ya. Ajak kawan-kawan nanti. Kalau siapa ada yang datang. Okey, sekejap sebab kita seperti biasa orang kalau datang kita tak akan kasih diorang balik dengan tangan kosong. Nampak? Dia punya. Untungnya. Untung. Aduh, korang punya siren aku feeling. Tu kuat tu. Selalu tengok TV je kan? Ya. Ambil ni sing bawah ni. Itu daripada Home Hustle. Home Hustle by Zack. Boleh tekat pintu. Terima kasih. Tu kau balik daripada flight pun nak bawa pun boleh tanpa kat dada ke apa gitu. Apa dia? Peace upon you, peace. Akan mean peace. Terima kasih. Ya Allah. Ni daripada tim Puaka. Terima kasih. Okay. Wah. Boleh hamper raya. Boleh hamper raya dah habis Okey, so ini untuk kita semua. Untuk awak. Okey, terima kasih banyak kerana sudi. Enjoy lah ni kalau makan pun tengok poker nanti. Kita every week tengok. Bila dekat overseas pun tengok juga. Pukul 9 cakap okey. Saya tengok sebab tu dia suka duduk sebelah pun dia pun nak tengok. Okey, itu saja untuk hari ini. Bagi anda di luar sana kalau ingin turut serta boleh email kepada kami di puaka@sg@gmail.com dan jangan lupa ikutlah TikTok kita semua di Puaka Official dan ikut kita punya IG, Puaka Official juga sama. Dan sekiranya nak beli merch di Puaka, dah cakap kan? Nak beli merch kat mana? puakasg.com satu-satunya. Dan kita akan adakan satu berita mungkin baik untuk semua, tapi bukan sekarang lah saya beritahu. Kita kasih teaser je. Apa berita baik tu? Nak tahu tengok je lah Puaka. Dia baik tak baik, okey lah, gitu je. Okey. Sebab kita akan ke luar negeri. Wah, bestnya. Siapa nak ikut? Okey, kalau nak ikut nanti kita bagi tahu bukti-buktinya tak lama lagi. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kasim. Okey, kalau salah silap ke kekurangan minta maaf. Tak ada semuanya lengkap. Lengkap kita excited datang sini semuanya. Sebab nak dapat barang free. Tak ada lah. Tak ada. Kita nak kongsi. Memang dah tunggu setahun dah kot. Tapi kat luar. Tunggu setahun. Tengok. Orang tunggu setahun tak nak masuk sini. Tunggu setahun tak. Okey. Okey. Sebab ramai. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk anda semua, kita jumpa lagi minggu depan. Ingat, Puaka tak kena usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat. Itu pun sudah habis. Minggu lepas pun dah habis. Jadi jangan kita nak macam-macam. Dah raya dah habis dah.
Okey, baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita ada steward. Masya Allah. Saya daripada dulu memang nak jadi steward. Cuma itulah, dia bila kita apply ni tak dapat kan. Nak buat macam mana? Terpaksa kita jadi peruqyah, jadi ustaz kan. Okey, Alhamdulillah. Tapi betul, dulu saya pernah apply for Emirates. Tapi itulah, dia cakap, dulu saya pendek. Jadi dia cakap, your height dia tak masuk dalam requirement. Saya cakap, okay, it's fine. Nampak? Sekarang jadi peruqyah. Okey, baik sekali. Jadi yang first kali saya dengar, dia ada kata ketika dia lepak kat daerah Bang, kemudian dia ada dengar suara-suara yang memanggil nama dia. First thing about suara. Masalah suara ni dia boleh ada terjadi pada dua sebab. Yang pertama, boleh saja terjadi disebabkan oleh gangguan. Yang kedua, boleh saja disebabkan oleh mental health. Alright? Mental health issue. So, macam nak bezakan antara apakah ia sebagai gangguan ataupun ia sebagai suatu masalah daripada mental health. Kalau kita dengar suara tersebut ataupun bisikan tersebut adalah daripada luar kepala kita. Daripada luar. Maknanya dengar daripada telinga sini. Maka kemungkinan besar itu adalah gangguan. Tapi kalau kita dengar daripada dalam, macam ada negative thoughts ataupun ada sesuatu yang selalu membisikkan benda-benda yang negatif, maka itu boleh sahaja jatuh kepada mental health issue. Tak kisah dia positif or negatif. Itu yang saya tahu. Dia kadang-kadang dia boleh disebabkan oleh adanya mild depression atau depression ataupun anxiety ataupun bipolar. So it depends on the punya mental health punya situation. So kalau tengok dalam keadaan macam gini, nampaknya sepertinya ada gangguan lah. Maknanya ada suara daripada luar. Kemudian, kita kena faham juga ketika kapal kan berada di atas, dekat dengan langit. Maka di sini saya pun teringat daripada salah satu surah yang ada dalam Al-Quran, iaitu surah As-Saffat. Jadi, ketika kita ruqyah ataupun ayat-ayat yang ada menunjukkan tentang cerita-cerita tentang jin ataupun syaitan, di antara daripada surah As-Saffat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Maka nak masuk ke ayat yang ke-10 tu, di antaranya ada berita kisah bahawasanya untuk zaman dulu, jin ni yang bekerja dengan bomoh-bomoh, dengan dukun-dukun, mereka akan terbang naik ke langit hingga dia akan mencuri kabar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada seseorang, hingga ketika dia mendengar, kemudian dia bawa berita tersebut dan diberitahu kepada dukun ataupun peramal. Daripada situ yang peramal-peramal ni mereka mengaku mereka boleh meramal. Padahal apa yang berita yang disampaikan pun belum tentu 100%. Mungkin saja betul, tapi mungkin sahaja tidak. Tapi apa pun, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang datang kepada Arraf, yang peramal-peramal ni, maka dia seperti dia tidak menerima ataupun tidak menganut kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga daripada hadis lain SAW, dikatakan siapa sahaja yang datang kepada orang-orang yang seperti ini, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Maka hati-hati, kalau kita ada pergi ke mana-mana yang seperti ini, cepat-cepat kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan yang seperti ini, yang menjadi suatu penghalang bagi diri kita untuk melakukan kebaikan dan juga dijauhkan daripada gangguan-gangguan. Kemudian, kalau ada cara yang seperti ini ataupun ada yang orang daripada stewardess ataupun orang-orang yang mungkin kerja yang shift malam seperti ini, apa yang anda boleh lakukan? Di antaranya pun sama juga. Kita boleh baca ayat kursi, kita boleh baca daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, ataupun boleh baca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. There's a lot of doa-doa yang kita boleh lakukan. You pilih mana yang senang untuk you, yang mana yang you rasa yang you selesa, baca dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bantu. Dan jangan lupa juga ada beberapa perkara yang boleh kita pakai juga, antaranya balm bidara, boleh juga kita pakai daripada spray bidara, boleh juga kita pakai daripada kasturi dan macam-macam lain lagi. Okey. Jadi itu sahaja nasihat saya untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua pada bulan ini.
Tapi apapun, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Bye. Selamat menonton ya guys.